Untuk local server setup, saya rasa saya dah pernah cerita sebelum ni, tapi saya akan ulang dengan cara yang lebih terperinci sikit kot. Okay, so yang pertama sekali, bila kita nak start server, of course lah kita kena pergi buka kita punya XMPP. Sebab last time kita dah install kan, so boleh pilih lah PHP mana. Saya ada install 3 version dengan 3 folder yang berbeza. So kalau korang nak try, korang boleh cubalah download apa-apa version XMPP dan cuba run. Okay, kemudian pergi dekat bawah, cari control panel dia, kita buka control panel dulu. Okay, dari sini kita boleh tengok server apa yang kita nak pakai. Okay, last time saya dah tunjuk cara nak tukar port number. By default port number untuk website adalah 80 dengan 443. 80 ni adalah non SSL dan 443 tu adalah untuk yang SSL version punya. Jadinya kalau kata server ni ada website yang lain run pada port 80 dan kita nak run pula yang lain, maka dia akan konflik lah sebab port number yang sama telah digunakan. So macam mana nak buat? Kita boleh pergi dekat tekan config, tekan httpd config, cari perkataan listen, this one. Okay, so kalau kata listen ni by default memang dia satu nombor bulat lah, dia takkan jadi nombor pointer. So boleh pilih nombor range dia di antara daripada port nombor 1 sehingga port number 65535. Ini adalah range port number yang kita boleh pakai. Dan selalunya memang 80. Kalau orang kalau kata dah ada yang nombor 2, dia akan buat 81, 82, 83, 84, 85, 86. Dia akan naik-naik macam tu je lah. Itu kebiasaannya lah. Okey, tetapi kalau kata satu website, satu server kita, komputer ni ada banyak IP address. Contoh saya tunjuk cmd. Saya buka command prompt. Macam kecil saya besarkan sikit. Edit, bukan, properties, font 24. Okay, ni macam besar sikit kan. Okay, kita tengok IP config IP config /all. Okay, kalau tengok dekat sini, saya punya range IP address tak banyak, cuma satu je ada. This one je. Kalau kata kita ada connect dengan, selalunya kalau buat setup server, satu komputer tu ada banyak betul IP dia. Ada IP untuk kawan ni untuk, sebab dia intranet kan. Daripada router kawan ni router kawan ni router kawan ni. So dia ada banyak range IP. So kalau kita nak strictkan cuma satu IP dan certain port saja yang boleh buka website, maka kena buat macam ni lah cara dia yang atas ni. Supaya tak adalah IP yang lain pun boleh baca, dia kena baca pada satu IP yang sama. Okay, ikut range dia. So yang ni adalah IP address dan port number dia. So listen ni ada dua bentuk lah. Satu bentuk macam ni, maksud untuk listen secara umum. Okay, semua jenis IP boleh masuk pada port 80. Yang penting IP tu mesti assign kepada kita punya komputer lah, ataupun server. Sorry. Okay, okay, ni saya padam sebab yang ni dalam file config kan. Okay, tapi yang ni kalau perasan kat sini, ini adalah untuk yang non-SSL. Okay, non-SSL port 80 lah. Dan server rootnya adalah kepada Apache. Nampak? Ini server root, bukan document root tau. Dia ada satu lagi document root je. Saya tengok ada tak dekat sini. Ctrl F, document root. Ini bukan. Yes, document root. Okay, so yang ni dalam folder htdocs. Tu kalau katalah kita nak tukar, kita tak nak pakai folder htdocs, maka kita boleh ubahlah kat mana folder kita nak. Mungkin dalam folder yang lain. Tapi kalau letak dalam folder yang terkeluar daripada htdocs tu, kemungkinan kita kena buat kena tukar, change dia punya permission lah. Dia akan ada certain permission yang required sebab folder tu terkeluar daripada folder kita kan. So tu depend lah tu, terpulang lah kepada siapa yang nak cuba, boleh cuba. Okay, so document root ni adalah website tu nak appoint kepada folder yang mana, dan listen tu adalah untuk port number. Kemudian kita ada module, load module. Selalunya kalau user macam saya sendiri pun jarang-jarang kita ada load module. Kalau dekat server yang production, baru kita ada pakai modul-modul tambahan lah. Contoh macam opcache dan sebagainya.
Tapi dekat sini rasa macam tak perlu nak setting apa-apa lah. Macam kalau kata nak pakai something, baru tengok kat YouTube ke Google ke apa benda yang boleh tambah modul, boleh tambah sendiri. Okay, lagi ada apa yang penting kat sini? Dia ada alias mod, tak apa, yang tu kita akan tengok masa buat framework nanti. Dia ada alias mod, dia ada, rasa tak ada kot. Ini dah habis tu. Ada port number, document root dengan modul. Satu lagi kalau tak salah, sebelum ni saya cakap pasal index. Ada tak index? Index.php. Okay, directory module ni dia akan ambil directory module yang default. Maksudnya kalau kata nak run, nak tukar file default lah, contohlah kita tak nak pakai index.php, nak pakai file lain, apa pun boleh, tukarlah nama dia. Yang lain semua padam, letak satu nama je, nama apa nak pakai by default dia. Okay, boleh Okay, so 4 perkara dalam httpd config. So tapi yang tu config untuk non SSL. Kalau kata untuk SSL, boleh buka yang SSL punya. Kemudian untuk XMPP dia ada Apache yang XMPP punya, yang XAMPP punya. Yang XAMPP punya ni bukannya untuk apalah, yang ni untuk includekan dia punya library, dia punya default apa ni? Default icon. Kalau perasan, contoh kalau perasan localhost tak ada pula try. Tak ada. Dia sepatutnya dia ada default apa icon kat atas ni, ada setting dekat dalam ni lah. Kita boleh pilih lah apa benda kita nak letak. Kalau macam ni, dia untuk environment, ini untuk file manage, untuk ini untuk CGI dia, bukan. Ni license dia, bukan. Ni okay. Yang ni untuk settingkan page 404 dia. Kalau kata page tu not found, kat mana dia nak. Yang ni, tapi ni 403 ni forbidden tak salahnya. Okay. So setting dekat sini lah. Dia ada XMPP punya. Dia ada XMPP ni untuk kena 2 sekali lah kot. Dia run untuk SSL dengan non-SSL. Kemudian kita ada PHP ini. PHP ini ni untuk setting PHP. Contoh macam ada file limit, upload limit boleh search upload. Okay, file uploads. Okay, ni folder temp, boleh tukar folder temp, tukar ke mana. Okay, ni upload maximum file size. Kalau kata kita nak buat satu sistem yang upload file besar lagi, mungkin boleh letak 128M, 500M ke dan sebagainya lah. Yang ni max file upload ni adalah berapa file kita boleh select. 1, 2, 3 boleh select serentak upload. Macam tu. Berapa maksimum. Okay. Kat sini setting dia lah. Kat sini. Kalau kata nanti kalau search dekat Google ke, dekat mana ke, macam mana nak increasekan upload file max, so kita tahulah dekat mana nak setting. Okay. Basically yang tu je yang saya nak ceritakan tentang setup server. Dia ada lagi yang lain macam MySQL, tapi MySQL ni pun tak, kalau boleh jangan sentuh lah. Kalau boleh jangan sentuh. Okay. Yang ni saya tekan private tick. Okay, yang ni saya start ni sebab sebelum saya tak pernah start. So kalau first time dia akan keluar pop-up macam ni lah. Okay, pop-up ni tujuan dia nak ceritakan dia nak bagi tak yang application ni boleh diakses oleh orang luar. Contoh saya ada dalam satu wifi saya ni, ada satu laptop yang saya run XMPP dan saya allow semua dia punya access. Maka handphone saya boleh buka IP address komputer saya. Kalau saya pergi dekat saya punya handphone, saya buka IP address yang ini. Okay, saya buka IP address yang ni, maka saya boleh nampak website semua dalam ni. Boleh nampak website. Maksudnya boleh jadi satu server lokal lah untuk buat website. Tapi based on IP address lah, tak ada domain name. Okay. So itu sahaja untuk local server setup basic sajalah yang saya tunjuk. Kan. Apa-apa pun kita jumpa video seterusnya untuk buat coding balik. Okay, bye bye.